Suruhanjaya Pilihan Raya SPR komited memastikan umur kelayakan pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik dilaksana selewat-lewatnya 31 Disember ini lebih awal daripada jangkaan asal SPR iaitu September 2022 dan ia selari keputusan Mahkamah Tinggi Kuching pada 3 September lepas. Untuk laporan lanjut sidang Dewan Rakyat, kita terus saja bersama Mohan Chinasami. Silakan. Baik, terima kasih Miza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar berkata kerajaan akur dan tidak akan kemukakan rayuan terhadap keputusan hakim. Perkara itu telah dipersetujui oleh Jemaah Menteri pada 10 September lalu. Suruhanjaya Pilihan Raya sedang dalam persiapan untuk melaksanakan pindaan perkara 119 Perlembagaan Persekutuan iaitu berhubung dengan umur kelayakan pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik. Sebagaimana yang diluluskan oleh Parlimen pada mesyuarat kedua Penggal Kedua Parlimen ke-14. Persiapan yang sedang dilaksanakan oleh SPR ini adalah meliputi pindaan kepada peraturan-peraturan pilihan raya pendaftaran pemilih 2022 dan undang-undang lain yang berkaitan, penyediaan standard operating procedure dan menyediakan sistem serta infrastruktur bagi melaksanakan umur kelayakan pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik. SPR juga sedang membuat semakan maklumat bakal pemilih selain semakan di lapangan yang melibatkan bakal pengundi berusia 90 tahun dan ke atas. Ketika menjawab pertanyaan Wakil Puchong Gobind Singh Dio, Menteri menjelaskan semakan di lapangan ke atas alamat bakal pemilih turut dilaksanakan bagi memastikan penentuan bahagian pilihan raya yang tepat. Pada masa sama, menjalankan sesi libat urus dan program pendidikan kepada bakal pengundi sebagai persediaan menghadapi pilihan raya umum yang ke-15. Baik, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna komited untuk menurunkan lagi harga shilling kit jualan ataupun ujian kendiri COVID-19. Bagaimanapun jelas Menteri Datuk Seri Alexander Nathalinggi ketika sesi pertanyaan Menteri, keputusan untuk menurunkannya tidak boleh dibuat secara tergesa-gesa. Sebaliknya perlu diteliti secara menyeluruh demi kepentingan semua pihak. Perlu mengambil kira kepentingan semua pihak serta merumuskan pendekatan menang-menang ataupun dengan izin win-win situation di mana dalam kita memberikan perlindungan kepada pengguna agar mereka senantiasa sihat dan bebas dari jangkitan COVID-19. Kementerian perlu juga mengambil kira sudut pandangan industri yang berkaitan agar mereka dapat meneruskan kelangsungan perniagaan mereka. Selain itu, sesi libat urus bersama Kementerian Kesihatan serta pemegang taruh bakal dilaksanakan bagi meneliti cas pengeluaran dan pengimportan sebelum harga maksimum baharu dimuktamadkan. Jelas Datuk Seri Alexander lagi, lebih banyak jenama kit ujian serta ujian kendiri COVID-19 akan dijual di pasaran selepas ini. Tindakan itu secara tidak langsung akan mewujudkan persaingan dalam perniagaan, seterusnya mendorong kepada penurunan harga jualan. Ketika ini 16 jenama kit ujian kendiri COVID-19 telah diluluskan pihak berkuasa peranti perubatan. Baik, negara-negara anggota Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Serantau atau lebih dikenal sebagai RCEP sedang mengambil langkah-langkah domestik bagi meratifikasi perjanjian tersebut mengikut lunas-lunas perundangan negara masing-masing. Sehingga kini negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut masing-masing ialah Singapura, China dan Jepun. Selain itu, Myanmar pula telah menghantar surat cara ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN, manakala Thailand telah melengkapkan proses ratifikasi domestik dan akan menghantar surat cara ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN pada hujung tahun ini. Semasa mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-53 pada 9 September 2021, negara-negara anggota ASEAN telah mensasarkan tarikh kuatkuasa perjanjian RCEP pada 1 Januari 2022. Negara-negara seperti Brunei, Filipina, Indonesia, Kemboja dan Vietnam
telah memaklumkan hasrat untuk melengkapkan proses ratifikasi domestik menjelang November 2021. Malaysia pula memberikan komitmen untuk melengkapkan proses ratifikasi pada pertengahan Disember tahun ini. Diperjelaskan proses ratifikasi RCEP bagi Malaysia memerlukan pindaan dibuat ke atas 3 akta di bawah bidang kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP yang berkaitan dengan hak harta intelek IPR atau akta paten, akta hak cipta copyrights dan juga akta cap dagang atau lebih dikenali sebagai trademark. Ia adalah bagi memastikan akta-akta tersebut sejajar dengan obligasi negara di bawah perjanjian tersebut. Justru Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI telah dimaklumkan oleh KPDN HEP bahawa draft pindaan akta-akta tersebut sedang diperhalusi oleh Jabatan Peguam Negara dan memberi jaminan ia akan dibentangkan di Parlimen Disember ini. Jawapan merujuk kepada pertanyaan ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sin. Baik, seperti biasa, Dewan berhenti berehat sehingga jam 2.30 petang dan akan menyambung semula sesi perbahasan titah raja melibatkan ahli-ahli Parlimen. Dan esok pula akan berlangsungnya sesi penggulungan oleh Kementerian mengikut urutan yang telah disediakan menerusi aturan urusan mesyuarat. Baik, sekian sahaja laporan saya dari Parlimen. Kembali bersama Miza di studio. Silakan. Baik, terima kasih Mohan. Baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali sejurus selepas itu.